Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk subjek ibadah kita pada pagi ini bertajuk mandi wajib. Dalam topik ini kita akan membincangkan tentang pengertian mandi wajib dan juga perkara yang mewajibkan mandi. Dalam slide ini kita akan belajar mengenai pengertian mandi wajib. Terdapat dalam syariat Islam, mandi yang wajib dilakukan mengikut cara dan syarat tertentu. Mandi tersebut dinamakan mandi wajib atau mandi junub. Menurut syarak, mandi wajib adalah menyiram air mutlak ke seluruh badan dengan niat tertentu. Mandi wajib perlu dilakukan untuk membersihkan diri daripada hadas besar atau mati selain daripada mati syahid. Jika air mutlak tidak dapat ditemui atau kerana sakit yang memudaratkan nyawa, maka diharuskan bertayamum sebagai ganti mandi wajib. Lihat info di bawah ini. Mandi wajib adalah termasuk ibadah kepada Allah. Mandi wajib perlu dilaksanakan menurut cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Slide seterusnya ialah dialog tentang mandi wajib di antara anak dan juga ibu. Dialog yang pertama adalah anak bertanya kepada ibunya. Ibu, apa makna mandi wajib? Ibunya menjawab, mandi wajib ialah mandi yang diperlukan untuk tujuan menghilangkan hadas besar. Anaknya bertanya lagi, bagaimana seseorang berhadas besar? Ibunya menjawab, seseorang berhadas besar apabila dia keluar air mani, keluar darah haid, keluar darah nifas, melakukan persetubuhan, melahirkan anak dan orang yang mati selain mati syahid. Anaknya bertanya lagi, apakah yang mesti dia lakukan ketika berhadas besar? Ibunya menjawab, apabila seseorang muslim berhadas besar sedangkan dia belum melakukan mandi wajib, maka diharamkan ke atasnya solat, tawaf dan beberapa ibadah yang lain sehinggalah dia melakukan mandi wajib. Seterusnya, hukum mandi wajib. Diwajibkan ke atas seseorang muslim yang berhadas besar untuk mandi wajib sebelum solat, tawaf dan beberapa ibadah yang lain. Jika dia tidak melakukannya, maka dia sudah melakukan dosa. Ibadah yang dilakukannya tidak sah. Demikian pula dengan orang yang mati, maka fardu kifayah bagi orang yang hidup untuk memandikannya. Okey, di sini hukum mandi wajib ni adalah wajib. Dalam Islam, hukum mandi wajib adalah wajib. Kerana apa? Bila hukumnya wajib, bila seseorang itu tidak mandi wajib, tidak membersihkan dua badan dia daripada hadas besar, maka dia sudah berdosa. Kerana hukumnya wajib. Bila dia tidak mandi wajib, tidak membersihkan dua badan dia daripada hadas besar tadi, maka seseorang itu sudah berdosa. Dan apa sahaja ibadah yang dilakukan, sama ada solat, membaca Al-Quran, tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Okay, seterusnya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okay, yang pertama, bersetubuh. Bersetubuh maksudnya pasangan suami isteri yang telah melakukan jima' atau bersetubuh adalah diwajibkan mandi apabila hendak mendirikan solat. Perkara di sini yang pertamanya adalah bersetubuh. Bersetubuh ni merupakan perkara hadas besar. Bila seseorang itu bersetubuh, maka dia perlu mandi wajib untuk membersihkan badan dia daripada hadas tadi. Yang kedua, keluar air mani. Air mani keluar ketika melakukan persetubuhan atau kerana mimpi. Air mani ini hanya untuk kanak-kanak lelaki. Biasanya air mani
akan keluar sekiranya anak-anak lelaki itu telah mencapai umur balik mereka, biasanya usia 12 tahun ataupun darjah 6. Apabila mereka telah melalui proses mimpi, maka akan berlaku keluar air mani tersebut. Kiranya proses tersebut sudah berlaku pada seseorang kanak-kanak lelaki, suara dia sudah menjadi besar sedikit, jadi dia perlu untuk mandi wajib. Kerana telah berlaku hadas besar ke atas dirinya. Okay. Kita lihat info di bawah ini. Air mani atau datang haid yang pertama kali keluar dalam hidup seorang lelaki atau perempuan menandakan dia telah mencapai usia balik. Kalau lelaki, kanak-kanak lelaki yang sudah mencapai usia balik, dia akan keluar air mani melalui proses mimpi tadi. Manakala untuk kanak-kanak perempuan, sekiranya dia telah mencapai umur balignya, dia akan melalui proses keluar darah haid. Jadi apabila air mani ataupun darah haid tadi sudah kering, sudah berhenti, seseorang itu perlu untuk menyegerakan mandi wajib untuk menyucikan diri dia daripada hadas besar supaya dia boleh melakukan ibadat kepada Allah. Seterusnya, yang ketiga adalah keluar darah haid. Maksudnya haid adalah darah yang keluar dari faraj wanita secara semula jadi, bukan kerana penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Apabila darah telah kering atau berhenti keluar, maka wajib ke atasnya mandi sebelum solat. Sama seperti yang kita terangkan tadi. Okey, yang keempat, keluar darah nifas. Maksudnya, nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran. Apabila darah telah kering, berhenti, keluar, maka wajib ke atasnya mandi sebelum solat. Darah nifas ni adalah darah ibu yang sudah melahirkan anak. Okey. Yang kelima, melahirkan anak ataupun wiladah. Apabila wanita melahirkan anak sama ada secara normal atau ibadah, maka wajib baginya mandi wajib. Seterusnya, mati. Orang yang meninggal dunia wajib dimandikan sebelum dikafan untuk dikebumikan. Sedangkan orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Kerana apa? Mati syahid ni adalah mati orang yang sedang dalam berjihad. Jadi apabila dia mati syahid, maksudnya keistimewaan kepada seseorang yang mati syahid, contohnya askar di medan perang bila tembak. Jadi jenazah dia boleh dikafankan dalam keadaan tersebut dan tidak perlu dimandikan. Berbeza dengan orang yang mati atau meninggal kerana sakit, kemalangan ataupun mati selain daripada mati syahid tadi, perlu dimandikan. Seterusnya, latihan. Kamu hanya perlu jawab soalan latihan yang pertama sahaja. Okey, latihan yang ini. Latihan 1. Jawab soalan di bawah dalam buku latihan kamu. Okey, soalan A, apakah mandi wajib menurut syarak? Yang kedua, apakah hukum mandi wajib? Yang ketiga, sebutkan mereka yang diwajibkan mandi. Okey, ketiga-tiga soalan ini semua ada dalam nota yang Fazal dah terangkan tadi. Jadi, kamu boleh buat latihan 1 ini, A, B dan C dalam buku latihan. Salin dan tulis jawapannya dalam buku latihan. Okay, semua jawapan ada dalam muka surat 31 hingga 35, buku teks ibadah tahun 3. Jadi kamu boleh rujuk buku teks ibadah tersebut. Okay, jadi sampai sini sahaja perkongsian tajuk mandi wajib pada hari ini, dan Ustaz akan sambung untuk tajuk yang seterusnya
pada kelas yang akan datang. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih.